Kita sambung. Jadi nak murah rezeki bagi. Bayangan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia rasa cukup dengan apa yang ada. Itu dia. Sebab pada orang kaya kadang-kadang tak pernah cukup. Itu sebenarnya melambangkan keberkatan rezeki. Orang yang rezekinya berkat, sikit dirasakan cukup, banyak boleh kongsi dengan orang lain. Tapi pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tak pernah cukup, banyak tak pernah puas. Umpama meminum selautan air, tapi dahaganya tidak hilang-hilang. Cari rezeki yang halal. Saya ni kerja jadi pengawal keselamatan ni Ustaz. Tak apa, kerja yang halal. Jangan kita ponteng kerja sudah. Kerja elok. Saya kerja jadi kerani je Ustaz. Tak apa. Cari rezeki yang halal. Ustaz, saya ni kerja jadi pembantu je Ustaz. Tak apa. Ustaz, saya kerja kat pembantu kedai je Ustaz. Tak apa. Itu bukannya buat kerja yang tak baik. Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu, Nabi beritahu. Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju nak bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya nak anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berbahagia Cik Farah Datuk Jumat, yang bahagia PPM Dun Darau, yang dikasihi saudara pengerusi surau saudara Sukarbi Suwari. Betul. Begitu juga saudara Suhaili Jahani SU iya ke tidak ni? Semualah tetamu-tetamu kehormat. Macam itulah ya. Saya takut makin saya baca makin salah. Ya. Apapun, terima kasih banyak diberi kehormat tuan-tuan dan puan-puan. Yang terima kasih banyak. Ini saya ingat ini adalah sambutan luar biasa. Malam ini ramai betul. Saya tengok depan saya ni tak kurang 35,000 ni. Melempah sampai keluar. Ini satu pencapaian sebenarnya. Bukan senang nak menghimpunkan penduduk macam ni punya ramai. Biasanya kalau ramai macam ni, kalau artis yang datang. Saya tengok dekat luar taman ni tadi, merusuh nak masuk tak boleh. Kan? Sebab penuh, nak parking penuh. Allahu Akbar. Macam mana pun saya ucap terima kasih atas sambutan yang diberikan tadi ketika maghrib tadi. Alhamdulillah. Dan semua yang ada. Hari ini topik yang diberi adalah hijrah ke arah keagungan menghadapi cabaran masa kini di dalam kekeluargaan Islam. Macam karangan tajuk. Wahal nak cerita hijrah dalam kekeluargaan Islam aja, tapi perlu ke nak tambah macam karangan? Tapi tak apalah. Dah tu tajuknya, kita ikut aja lah. Hijrah, kita tahu perubahan, perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Itu kita tahu. Dan hijrah ini juga kita tahu adalah merupakan perubahan. Yang mana berhijrah tempat ni bukan satu benda yang senang. Kena packing dulu, kena pilih barangnya, mana nak bawa, mana nak tinggal, mana nak buang.
Nak pula kalau sebelum ni duduk rumah besar, tiba-tiba duduk apartmen macam ni, mana nak susun barang ni? Tu sebab tengok ada orang kalau dia tak betul-betul duduk rumah macam ni, orang ngam-ngam je boleh lalu dekat almari tu. Ini segala barang nak bawa kat rumah flat. Barang makin bertambah tapi tak bawa barang keluar. Orangnya pun makin bertambah dalam rumah. Makin sempit, makin seronok bertambah orang. Yang faham-faham, tak faham sudah. Nak pula musim hujan macam ni, tajuk keluarga pula. Balik malam ni usahlah berlengah lagi, kata dia. Yang faham-faham, tak faham sudah. Usah ditanya-tanya, apa maksudnya tu? Apa maksudnya tu? Tak usah tanya. Jadi hijrah yang kita tahu adalah perpindahan Nabi. Yang kita tahu, yang masyhur, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Yathrib, Mekah ke Madinah. Kan? Ringkasnya Nabi, penghijrahan Nabi bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Menuntut satu pengorbanan. Bukan senang nak meninggalkan kampung halaman kerana ingin mencapai sesuatu tujuan. Bukan senang nak tinggalkan kampung halaman kita, nak tinggalkan kampung datang ke Bandar KK untuk mencapai cita-cita. Bukan senang. Perlunya perancangan yang teliti. Kalau tak ada perancangan, silap-silap lepas 2 minggu balik kampung boleh tak? Kenapa kau kata nak membina legacy? Macam tu orang cakap aja lebih, contoh. Sebab tak ada perancangan. Tu sebabnya penting perancangan. Dan begitu juga kita tahu Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat dan jihad ni pun bukan senang. Niat pun susah. Kadang-kadang kita nak ubah niat. Cuba kita jadi penghuni yang duduk di Pangsapuri ini menjadi Pangsapuri yang melahirkan warganya yang bertanggungjawab, jaga kebersihan, jaga apartmen masing-masing. Contoh. Ni hijrah keluarga. Bukan hanya hijrah keluarga tu nak tunjuk keluarga kita bertambah aja, tak. Bukan nak cerita pasal keluarga kita ni menjadi penyayang semata-mata, tapi dia juga melibatkan hubungan di antara satu dengan yang lain. Pihak penganjur dah cuba yang terbaik. Saudara pengurusi kita, saudara Suhardi tu kan, betul tak? Sukarbi, dia dah cuba yang terbaik nah. Dia target bajet mungkin orang akan datang dalam kemah ni saja. Itu pun dah cukup ramai, kata dia. Tak sangka melempah sampai 35,000 orang ni. Bukan senang. Dan alhamdulillah malam ini dengan ramainya orang yang datang juga dapat membantu peniaga-peniaga di belakang sana. Jangan kita dengar ceramah dah habiskan terus balik, singgah-singgah lah. Tengok orang yang berniaga tu apa jualnya. Yang berniaga pula faham-faham lampu ceramah kat depan ni. Dia pun geram juga tengok air batu tu. Contoh. Kita dah tolong promote kan. Saya ikhlas, saya cakap aja ni. Kan? Belum start lagi, belum haus, nanti dulu. Belum. Kau orang cakap aku dengar, yang main kau ngumpat aku dengar. Main tahu tu. Tapi betul. Kita nak ubah ni. Tu sebab cerita penghijrahan ni Nabi sebut niat dan jihad. Maknanya niat pun susah. Nak melaksanakan perjuangan untuk laksanakan apa kita niatkan pun susah. Dua-dua susah. Tapi dia tidak mustahil. Boleh. Seorang perempuan yang dah biasa tidak bertudung, tiba-tiba nak menutup auratnya bukan senang. Dia terasa macam ianya perlu dipamerkan. Tolonglah tengok.
Bila dia memutuskan untuk memakai tudung, bila dia dah pakai, itu satu keadaan perjuangan. Sebab takut ada pula yang sebut, alah berapa lama je kau pakai tudung ni, masih kau buka balik. Sabar, kena kuat. Itu perjuangan. Ada tu pula dia pakai tudung elok dah, tapi dia terlupa yang Islam suruh itu adalah menutup aurat, bukannya membalut aurat. Dibalutnya badan sendat mengikut potongan bentuk badan. Sendawa suami orang lain melihatnya. Kenyang apa? Kenyang nafsu. Sebab bagi orang lain, siapa dosa? Siapa yang berdosa? Suami yang menengok itu, dan suami pelaku yang membiarkan saja isterinya begitu. Sebab saya kata, suami yang dayus bukan hanya suami yang terlalu takutkan bininya itu, tapi suami yang dayus membiarkan isterinya melakukan kemaksiatan tanpa mampu menegurnya dan membiarkannya. Biar je isterinya tu dayus, biarlah kecantikan itu untuk dikongsi. Siapa cakap orang perempuan cantik untuk siapa? Suami. Tapi hari inilah you all turun dengan cukup cantik. Untuk Samsul Debat apa hal? Dekat rumah tak pernah secantik ini. Perfume pun baru beli petang tadi kat kedai runcit bawah. Ya, Ustaz tahu yang memang aku tahu. Saya tanya tokek itu tadi, habis perfume hari ni Ustaz. Aku ingat nak sembuh-sembuh sikit tadi, dah habis penduduk sini beli. Yang betul lah. Perubahan bukan senang. Orang yang tak biasa ke surau, malam ni ke surau, bukan senang. Sebab nak bergambar, datang. Tak apalah, walaupun mula-mula bergambar, mudah-mudahan lepas ni terus datang. Itu dia. Alah, kau setakat datang hari ini, tak payah datang lagi lah. Jangan macam tu. Rumah itu rumah Allah, bukan rumah kita. Itu antara perubahan nak kena buat. Jadi perubahan, kesimpulan yang kita katakan hari ini, perubahan yang nak disita hijrah keluarga ni ke arah keluarga, kekeluargaan Islam yang kita nak ubah adalah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Faham ke tidak agaknya? Faham ke tidak? Faham tak? Kalau faham, sekianlah ceramah kita pada hari ini. Itu kalau faham lah. Dia nak main badminton ke? Nak lancarkan tabung surau yang sebelum Icong weh. Tak baik tu. Dia tu, kita cemburu, patut cemburu tengok dia. Dia tak ada masalah. Tu dia boleh relax pergi depan tu. Dia pun tak ada sibuk nak ambil gambar dengan saya. Dia pandang saya macam ni tadi. Nah, tu sebab kita cerita tadi tentang perubahan ini pada buruk, pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Dalam keluarga kita kena tahu basic 3 perkara. Nak bahagia dalam hidup berkeluarga, kekeluargaan Islam, pertama, tidak ada cara lain melainkan dengan syariat Islam. Itu pertama. Tak ada cara lain. Bacalah teori motivasi apa sekalipun, ceramah keluarga bahagia, urutan-urutan tertentu isteri pada suami, suami melayan dengan kata-kata romantik, sebutlah apapun, takkan bahagia melainkan mesti sejajar dengan syariat Islam. Itu yang pertama.
Nabi ajar kalau nak kahwin pun tengok macam mana. Pertama tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia, ketampanan dia, tengok. Takut hari pertama lagi tengok muka tak boleh belak. Alamak, merayau mukanya. Macam mana lah aku nak teruskan kehidupan dengan dia ni? Mungkin macam tu, tapi kena faham, maha hebat Allah. Allah jadikan mata-mata kita tak sama. Handsome dekat orang lain tak sama dengan handsome orang lain. Ada orang pandang Nilofa tu cantik sangat, saya tengok biasa-biasa, rasanya lawa lagi isteriku itu. Cantik. Al-maklumlah dah berapa hari tak balik rumah. Nah, contoh macam tu lah. Ada orang cakap Aaron Aziz tu handsome sangat, tapi ada yang membandingkannya dengan orang lain. Itu lagi handsome, ini lagi handsome. Tak sama. Tak percaya, cuba tengok. Kalau kita duduk dekat pekan, kat bandar tu kan, kita duduk tengok yang pasangan suami isteri yang jalan tu. Lah, handsome-nya laki dia. Apa sal muka bini dia macam tu. Yang sini ni pula cantik betul bini dia. Macam mana dia boleh pilih laki tu? Gigi pun berterabur. Sebab Allah jadikan mata tak sama. Kalau semua pandang yang sama tu cantik, susah juga. Apa? Itu je. Saya hari tu pergi makan laksa Sarawak di Sarawak. Keluar daripada restoran laksa Sarawak tu, orang boleh tegur saya. Non-Muslim tu, nak ambil gambar boleh, dia kata. Saya kata boleh. Tak salah orang ke? Tak salah, Hadi Putra kan. Saya kata bukan. Saya kata bukan. Bayangkan mata ni boleh menipu. Saya tak adalah terbawa-bawa, tapi saya berlari jugalah dalam bilik air nak confirm kan. Tang mana sama tu. Pertama, kecantikannya. Kedua, tengok dari segi apa? Tengok dari segi keturunannya. Tengok bihasabiha linasabiha, keturunan yang baik-baik. Jangan pilih keturunan buluh betul. Jangan pilih keturunan yang bukan-bukan. Penyamun, keturunannya pencuri, keturunannya mungkin pembunuh, keturunannya mungkin macam tu. Keturunannya tak semayang contohnya. Keturunannya memfitnah orang aja kerja contoh. Atau yang ketiganya Nabi sebut kategori apa? Tengok harta dia, supaya senang kukuh, boleh jaga anak kita contohlah kan, boleh jaga kita. Kalau isterinya tu berduit, tak adalah susah sangat membelanya. Kena tengok juga sanggup tak dia susah dengan kita. Macam tu. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Dan Nabi pesan, kalau tak ada pun yang lain, tak cantik, tak ada dari segi harta, tidak dari segi keturunan, pilihlah agamanya. Sebab bila pilih agama, muka tak lawa boleh hijaz, duit tak berapa ada, mudah-mudahan murah rezeki hasil pada ketaatan pada Allah dan Rasul. Allah murahkan rezeki ni. Dan ketiga, walaupun dia itu keturunan yang tidak baik, mungkin dengan berkat ketaatan dapat membentuk keluarga yang soleh-soleha. Ini tak nak pilih menantu, tengok, ui kereta dia besar, mak dia turun kereta pakai kasut berkilat, pakai kot tali leher besar sejadah. La ilaha illallah, besarnya tali leher dia. Tapi bila tanya suruh baca Fatihah pun tak reti. Allahu Akbar. Semayang tak? Kadang semayang, kadang-kadang tak. Wih, macam mana tu? Itu yang ada 3 orang yang datang meminang tu. Dia datang meminang, dia terlupa yang bapa perempuan tu imam. Imam pun tanya ni, kamu nak kahwin dengan anak aku nak tanya nama kamu siapa? Kamu siapa nama? Nama saya Ahmad Duha. Kamu baca surah Duha.
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Baguslah budak ni baca. Bagus. Kamu pula, nama kamu siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau membaca surah An-Nas. Senyum budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang ketiga, budak ketiga tu dah berpeluh nama dia Yasin. Aduh, matilah aku. Kejap lagi kena tanya apalah akal aku ni. Bagus. Kamu pula, nama kamu siapa? Pakcik terus terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qulhuwallahu ahad. Lagi panjang pula nama gelaran daripada nama betul. Bukan apa, kita nak cari kualiti. Pertama, ikut syariat Islam. Yang kedua, nak bahagia dalam hidup. Kena tahu apa? Yang kedua, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Abang tengok orang tu, bila dia balik rumah, isteri dia berlari-lari nak peluk. Abang pun tengok orang tu balik peluk-peluk. Abang tak peluk pun, dia berlari tahu peluk isteri dia. Abang kayu batu, saya ada perasaan tahu. Suami pun kata, kau sedar diri sikit. Rumah dia rumah banglo, dia boleh lari peluk. Kau nak aku lari kat koridor ni ke? Kau agak-agak lah. Aku masuk dalam bilik dah nampak kau. Kau dah lah penuh kat ruang tamu. Nak lari ke mana? Jangan banding-banding. Orang tu bercuti sana sini, kita asyik-asyik kat warisan puri. Betul ke nama tempat ni? Puri warisan balik. Kan, bawalah bercuti tempat best-best sikit. Alangkah baiknya kalau isteri tu kata, abang, saya tak kisah cuti ke mana pun, walaupun hanya duduk-duduk saja di puri warisan ini. Betul. Yang penting saya bersama-sama dengan abang. Macam tu. Saya bang sanggup susah sama-sama, senang sama-sama. Orang perempuan kadang tak nak susah sama-sama dengan suami. Saya tak nak naik motosikal, nak naik kereta, tudung kedut kalau naik motosikal. Nak suami nak jimat belanja minyak mahal, biarlah tudung kedut sikit, tak mau. Abang, tak apalah bang, naik motor pun saya okey je. Habis nanti tudung kedut, tak apa, saya pakai anak tudung je, saya pakai helmet, tudung saya sangkut kat hanger. Naik motor ni terlelap sampai ke tempat kerja, turun tinggal hanger. Abang, tudungnya mana? Macam tu lah. Dan yang ketiga, nak bahagia suami isteri. Ingat, kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita berkahwin dengan dia, kerana proses mengenali itu berterusan. Kalau betul kita dah kenal suami, kita dah kenal isteri, kenapa sampai dah 20-30 tahun kahwin masih lagi sebut aku tak faham lah dengan bini aku tu? Yang perempuan nak, tak apa, dia nak lagi orang tua, dia nak mati kat ni. Jangan macam tu. Suami ni kadang-kadang dia lebih manja daripada anak kita. Kena faham. Makin tua makin manja. Kalau dia dia nak air, dia nak air Milo. Allahu Akbar. Yang meniaga Milo ni tak faham agaknya buat aku cakap. Janganlah penganjur ambil pula. Ni contoh. Okey.
Macam tu. Kita akan mengenali pasangan kita, dia akan ada perubahan. Biasa. Makin tua makin sensitif. Betul. Mengajuk kalau tak tanya pandangan dia. Yalah, semua dah pandai. Semua tak nak tanya abang dah. Orang perempuan pun sama. Kadang tak tahu dia nak apa. Bila nak keluar makan kat mana ni? Ikut abang lah. Cakaplah betul-betul, ikut abang. Tak kisah. Pilihlah. Bawa lah makan. Yelah, pergi kat kedai tom yum. Tarik muka. Kenapa ni? Macam tak suka ni? Asyik-asyik tom yum. Tadi kau kata ikut aku. Nampak jadi gaduh? Nampak tak? Proses mengenali itu berterusan. Itu sebab saya sebut, nak bahagia dalam keluarga ni ada 5 kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Gelak pula dia. Cakap betul ni, kau menyalin tidak? Kunci syurga, kunci kereta, kunci pejabat, kunci spare. Pertama, kunci rumah. Sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Pagi-pagi kejut, bangun sembahyang. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Engkau mengejutkan mengajak ni. Saya kejut masalahnya suami tak bangun, Ustaz. Ada cara kejutnya. Abang, bangun. Api bang, mana? Api neraka. Dia tu cakap. Biar dia tahu api neraka. Suami pula bila bangun tidur, bila ajak semayang, pergilah semayang dulu, kita semayang asing. Jangan. Solat jemaah. Anak-anak kita, biarlah bang, kesian dia orang tengah sedap tidur. Salah macam tu. Anak yang kecil-kecil ni dia ajar solat jemaah sekali dengan kita. Suami keluar daripada bilik air, dia kumur-kumur basuh muka, dia ambil wuduk, dia tak mandi pun. Senanglah nak tidur balik. Dia keluar tengok anak dah macam ni, dah standby dekat saung. Isteri kat belakang dengan telekung Siti Kalilah. Siti Kalilah, saya tak nak sebut je nama lain sebab dia tak taja ceramah kita. Suami pun tanya, baca. Dia cakap apa ni? Anak tu, bapak cakap apa? Tak tahu. Sebab dia tak hilang ngantuk lagi. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lepas tu senyap. Anak apa pula senyap pula ya? Yang isteri kat belakang memuta dah orang tua ni. Langsung isterinya kat belakang. Waladhdallin. Dah habis Fatihah. Cubalah suami kalau bangun pagi itu. Perubahan yang pertama, masuk bilik air, gosok gigi, mandi, segarkan badan, ambil wuduk, keluar, semua dah sedia. Dah ya. Dah ambil wuduk semua, dah nak semayang dah ni. Ya. Istau sufufakum. Lurus rapat kalsah. Cakap Arab bapak. Allahu Akbar. Anak ada gemar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku.
sampai waladhdallin. Amin. Anak bayang rumah sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak pun dah tahu bapaknya nak baca surah apa. Tak apa nak janji jadi imam. Dah habis tu zikir pula. Ilahi lastulil firdausi a'la. Menangis-nangis anak tu dengan bini ni, bersyair dia. Bila berdoa, mula-mula tu Arab, lepas tu ada bahasa Melayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan hamidin, hamdan syakirin, sampai bahasa Melayu. Ya Allah, sebiji macam majlis rasmi kerajaan. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak pun pandang mak ni. Mak ni pandang depan, sibuk aja lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Sebut nama tu. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Ngah, nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa. Tapi orang perempuan kalau suami doa, tolong dengar betul-betul. Mana yang tak jelas jangan diaminkan. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin. Ya Allah, kau memudahkan urusanku untuk lagi, ya Allah. Isi kat belakang. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Makbul. Lain kali kalau dengar, ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah, kita kat belakang. Kuat sikit. Macam tu. Suami nak tegur isteri kalau waktu biasa tak boleh, dalam doa. Ya Allah, kau bukakanlah hati istriku, ya Allah. Isteri tu, sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama, ya Allah. Menyaut pula bini tu. Semayang sama-sama, lepas tu makan sama-sama. Nabi kalau minum dengan isteri Nabi macam mana? Air kosong pun kosong lah. Milu. Contoh. Ni contoh, bukan saya nak minum. Nabi kata, wahai isteriku, tadi kau minum dekat sini kan, aku pun minum kat sini. Contoh, bukan nak minum sangat. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Romantik. Balik nanti buat. Tadi saya minum kat sini kan, ya Allah, bau mulut kau. Contoh. Bau pula. Ikut Nabi. Macam mana Nabi panggil si Nabi? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merah. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipinya kau ni. Tak tahu isterinya pipi jenis apa. Wahai pipi biru, wahai pipi lebar. Mana macam. Ingat tak masa mula-mula? Bayangan Nabi nak tegur isteri dia. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Nabi nak tegur masakan ni masin. Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, sekarang kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan isinya masin, dia boleh suruh isteri dia suapkan lagi. Bila suap, Nabi senyum. Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak buat muka masin. Tak.
Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung dicapai pinggan. Ya Allah, masinnya macam ikan liking. Masin. Agaknya lah. Tapi kita macam tu tak, suami kita nak tegur masakan isteri masjid. Kau sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Ya Allah, garangnya. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi sangat romantik. Kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, nak naik kuda, nak naik unta, Nabi akan tadahkan lutut Nabi tu, peha tu jadi tangga untuk isterinya naik kenderaan. Macam kita kalau nak buat begitu, wahai orang lelaki, tolong kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah aja. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni timahoi. Ya Allah, perak patah pula. Satu hal pergi hospital. Hari ni isteri kita kalau naik motor tak ada tinggi sangat, tak payahlah ditadah lutut tu. Startkan enjin motor dia, abang dah panaskan dah enjin, elok-elok. Ataupun bukakan pintu keretanya. Abang sampai 4 pintu abang buka, apa hal? Alah, abang tak tahu kau nak masuk pintu mana. Abang dah tentu saya buat kereta depan lah. Alah, tak boleh gurau, duduk surau. Takkan tak boleh gurau. Yalah, tutup pintu. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Balik nanti buat. Ada saya ceramah di Johor tu, menyaut orang perempuan tu mancing, tak muat besen. Siapa suruh pakai besen? Memang tak muat. Jumpa imam, pinjam bekas mandi jenazah tu. Kan? Tak adalah. Kalau ada shower, bilik shower, apa salahnya? Budak-budak tutup telinga. Risau pula aku tengok budak-budak ramai. Dia pula gelap besar ni. Mandi bersama. Diriwayatkan, diceritakan bagaimana Nabi dengan isteri Nabi, bila isteri Nabi siramkan air pada Nabi, Nabi siram balik pada isterinya. Kemudian bila isterinya siram balik pada dia, Nabi tahan. Cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Nampak? Sayang, esok kan hari apa esok? So hari Khamis. Kita puasa sunat sesama nak? Okeylah. Okey. Macam tu lah. Romantik. Nanti kita buka puasa sama-sama Kita buka puasa sama-sama. Saya nak makan apa? Cakap je. Itulah. Saya tak tahulah nak makan kuih apa. Abang beli kuih kapel. Kuih kapel. Tahu tak kuih kapel? Kuih cakui. Kan kapel tu melekat kuih tu. Jangan dipisahkan mereka berdua. Kalau cecah-cecah sama-sama. Nampak tak? Bahagia. Makan minum air kelapa straw bersilang. Allah. Nabi pun romantik. Kita pula kasar-kasar. Apa kasar? Ayah saya dulu macam tu. Janganlah ikut, dulu lain, sekarang lain. Mesra. Jangan biarkan rumah tangga kita ada bisik-bisik gelora. Jangan biarkan sampai suami kita menjadi suamiku seorang pendosa. Risik pada hati. Tanyalah pada hati. Bagaimana nak mengambil hati suami. Suami pun fikirlah macam mana nak membahagiakan isteri. Datuk Fadilah Kamsah kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Dia pernah cakap. Saya tak tahulah dia dapat mana, tapi aku ulang aja lah. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur, faham? Peluk bahagia. Oh, perempuan jangan sibuk-sibuk nak kuruskan badan. Tanya suami dulu.
Abang suka tak saya badan macam ni? Abang okey je. Cakap betul-betul. Abang okey je. Abang suka badan kau sedap-sedap macam ni. Bila abang peluk tu, walaupun tak habis, seronok rasa. Zap tu. Isteri pun peluk suami, zap, tak sampai. Allah abang. Allah abang, okey lah ni. Sebab dia rasa mantap. Ini sibuk nak kurus. Alah, tulang tiang elektrik. Tanya suami tu, suami suka apa? Betul tak? Tanya suami, abang suka saya pakai baju apa kat rumah? Cik cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Astaghfirullahalazim. Saya tanya betul-betul ni. Abang suka tengok kalau kau pakai uniform pergi kerja tu, pakai. Abang suka tengok kau pakai uniform KRT, pakai. Abang suka tengok kau pakai telekung kat rumah. Sambil masak pun pakai telekung. Kembang-kembang je. Kan? Jangan suami sahaja minta pada isteri. Suami pun kena tanya, awak suka abang pakai apa? Abang terus terang cakap, tolong pakai pakaian lengkap. Nak pakai kain plekat pun tolong pakai protection. Nak tidurkan suka hati abang lah, tapi kat luar kat ruang tamu dah lah pakai kain plekat, tak ada protection, tak berbaju pula. Yang patut tidur macam ni, duduk macam ni, kaki kat sofa, makin lama makin slow, sebab tu terlelap. Kipas laju ni berkibar kain. Anak dekat depan tengah lancar CV 3 kali 3. Apa tu? Trauma budak tu. Seminggu nampak dekat whiteboard, dekat cikgu tengah mengajar, nampak tu je. Allahu Akbar. Macam mana lah nak angkat daripada penglihatanku ini? Suami kat rumah pakai, tahu tak, ni saya nak beritahu orang lelaki. Orang lelaki gemar sangat kalau pergi surau, pergi masjid, dia pakai jubah lengan pendek. Bukan kata tak sah, okey. Cuma orang Arab pakai jubah lengan pendek tu nak tidur, faham? Nak pergi bawa semayang, jubah lengan panjang macam adik tu pakai, faham? Macam ni, betul. Bukan kata tak sah, boleh juga. Jadi dekat rumah pakai jubah lengan pendek tu sebab dia ada macam ada tali kadang-kadang tu, ada tali rupa-rupa macam tu kan, duduk kat rumah. Ini, Assalamualaikum, ada orang datang, ambil baju abang, bukan kabut nak cari. Orang perempuan, orang lelaki kena tahu 4 yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Kalau mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia, dapat pahala. Tapi jauh ustaz, doakan. Yang kedua, pandang suami, pandang isteri, dapat pahala. Suami tengah duduk dekat sofa tengok telefon, nampak isteri lipat kain. Rambut kembang, bertikat pula rambut. Yang suami ni, Allah. Tengok pahala, tengok isteri, pandang yang kasih sayang. Lepas tu suami lah terlelap kat sofa, isteri dengan lipat kain, nampak, ya Allah, seburuk-buruk makhluk jangan berdosa. Cakap lah elok, abang pergi masuk tidur, kesian abang, penat sangat tu. Ketiga, tengok Kaabah dapat pahala. Apatah lagi pergi ke sana, tengok dalam TV yang live tu, Kaabah tu tawaf kan, Allah seronoknya, pahala. Siapa pergi sana lagi besar pahala. Ada satu makcik tu ikut saya pergi, dia sampai dekat masjid, dia balik semula ke hotel. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa ni makcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar makcik, ini Madinah ni makcik, memang tak nampak Kaabah. Kalau makcik nak tengok Kaabah lagi 4 hari kita pergi Mekah oh salah tempat ni, salah, memang salah. Tengok Kaabah dapat pahala.
Pergi ke Mekah pula satu, pergi sampai di Madinah pula satu pula perangai. Kadang-kadang bila semayang tu kan, dapat masuk Raudah tu, ya Allah, siapa yang belum pergi saya doakan orang sini semua dapat pergi, saya doakan. Amin. Kadang-kadang bila masuk ke Raudah tu orang ramai, tapi janganlah semayang lama-lama, tamak sangat. Bantanya sujud lama-lama, menangis-nangis. Ya Allah, menangis-nangis. Orang Arab ni badannya besar, dia tak sabar, dia langkah orang Malaysia ni. Zap, zap, Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun gelap. Ya Allah, kat mana aku ni, ya Allah? Apalah ujian untuk aku ni, ya Allah? Kat mana aku ni, ya Allah? Dalam kain orang Arab tu, ya Allah. Bau dah lain macam ni, ya Allah. Pandang atas langsung menjerit. Jangan tamak. Jangan tamak. Ya. Begitu juga yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa yang Allah Ta'ala suruh lagi besar pahala. Tu yang nak cerita tentang mata kita. Jadi yang kedua pula kita kena tengok, kunci yang kedua adalah kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Duduk di apartmen, duduk di rumah flat, jangan rasa diri kita hina. Jangan rasa rendah diri. Samsul Debat pernah duduk rumah flat dulu, rumah pangsa PPR Paroi, Pangsa Puri Rakyat Seri Perdana Paroi. Saya duduk dulu. Saya pun duduk kat sana. Okey je. Meriah. Assalamualaikum. Salam. Rumah sebelah pun. Ingatkan rumah aku. Kan meriah. Tak pernah sunyi. Bang, siapa pula yang baling ni? Kan? Tak kering-kering baju aku ni, pahala orang atas tak kata nak perah ke? Kan? Suasana. Tak, jangan kita fikir. Maksud saya kunci pejabat ni, duit ni, kita duduk di rumah ini, pendapatan kita sederhana, jangan risau, rezeki Allah tentukan. Hebat-hebat tempat lain tak semua dapat Samsul Debat. Pangsa Puri ni dapat Samsul Debat malam ni. Walaupun sampai sekarang tak dapat kilo. Nah, saya cakap aja contoh. Saya tak kisah pun. Tak adalah. Dan bila maksud disebutkan tentang ni, tahu tak Nabi sebut apa? Ni nak bagi tahu semua. Jangan rasa, ya Allah, kenapalah aku duduk rumah macam ni? Kenapalah duit aku tak banyak? Jangan sibuk nak jadi kaya. Jangan sibuk. Orang kaya tempatnya berbeza. Memang betul. Tapi tanggungjawabnya pun besar. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi paling kaya, dijamin tempat dalam syurga. Dia paling lambat sekali masuk sebab banyak kena tanya. Jangan sibuk mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Tapi kalau kita nak dimurahkan rezeki, Nabi dia sebut, Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan bila sebut cukup, Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tapi kalau kita nak dimurahkan rezeki, Nabi pesan, jangan lupa buat 2 perkara. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Maka dengan ini, nak murah rezeki, wahai penduduk-penduduk Taman Puri Warisan. Aku hanya terlupa. Sebab rumah saya tu di Seremban tu,
Dia sebelah warisan puteri. Kat sini pula puri warisan. Puri itu makanan. Saya bila lah kau mewariskan puri itu? Tapi tak apalah, dah pilih nama tu, setuju je lah. Maka kalau nak murah rezeki malam ini, jangan kita lepaskan peluang. Sama-samalah kita menyumbang kepada tabung aman Palestin dan tabung surau untuk kegunaan surau. Memanglah tabung surau untuk kegunaan Samsul Debat lain pula. Mestilah tabung surau untuk kegunaan surau. Jadi dengan ini, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan kedua-dua tabung ini. Sila gerak sekarang. Mana tabung? Tidur pula orang pegang tabung ni. Mana tabung? Saya nak lancarkan tadi. Mana tabung? Mana tabung? AJK surau mana? Mana tabung dekat mana sekarang? Dah penuh. Pandai lah kau. Mana dia? Cepat betul, dah penuh. Mana? Dekat Milo. Tak apalah, janganlah isi air dalam tu pula. Tabung, mana tabung? Mana tunjuk siapa? Tabung dekat mana sekarang? Okey, jalan, tolong bagi. Sekarang ni saya berhenti ceramah sekejap, bagi masuk. Okey, siapa lagi yang belum masuk duit lagi? Cepat. Tak apa, tak ada duit, tak apa, masukkan rantai emas mana yang ada tu, gelang masukkan. Jam tu pun masukkan, handphone tu pun masukkan. Nanti pandai lagi tu format kat kedai. Cepat, siapa nak bagi lagi geran tanah ke apa, masukkan cepat. Cepat. Masuk. Alhamdulillah, murah rezeki kak, panjang umur. Akak nak anak lagi tak? Amin. Berapa anak dah kak? Berapa? 2. Mudah-mudahan saya tengok boleh 5 lagi. 7 kak. Rajin sikit. Tak boleh. Mudah-mudahan murah rezeki kak Siapa lagi belum bagi angkat tangan? Siapa nak bagi angkat tangan? Cepat tabung tu, cepat. Tu. Berebut-rebut bagi. Malam ni siapa bagi, tengok pagi besok berubah hidup ni, insya-Allah. Amin. Tiba-tiba akak tengok pagi esok muka suami akak, apa pasal muka macam Aaron Aziz pula laki aku. Oh, contoh, mana tahu. Kan? Mana lagi? Tabung dia sekali ke tu? 2 tu. Aman Palestin tu sekali ke lain-lain? Sekali. Apa tak asing kan? Masing-masing lah. Okey. Tabung satu lagi mana? Depan ustaz. Alamak, mana tu? Oh tu, yang tu. Jadi nanti kan masukkan dalam tu ya. Okey. Kita sambung. Jadi nak murah rezeki bagi. Bayangkan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia rasa cukup dengan apa yang ada. Itu dia. Sebab pada orang kaya kadang-kadang tak pernah cukup. Itu sebenarnya melambangkan keberkatan rezeki. Orang yang rezekinya berkat, sikit dirasakan cukup, banyak boleh kongsi dengan orang lain. Tapi pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tak pernah cukup, banyak tak pernah puas. Umpama meminum selautan air, tapi dahaganya tidak hilang-hilang. Cari rezeki yang halal. Saya ni kerja jadi pengawal keselamatan ni ustaz. Tak apa, kerja yang halal. Jangan kita ponteng kerja sudah. Kerja elok. Saya kerja jadi kerani je ustaz. Tak apa. Cari rezeki yang halal. Ustaz, saya ni kerja jadi pembantu je ustaz. Tak apa. Ustaz, saya kerja kat pembantu kedai je ustaz. Tak apa. Itu bukannya buat kerja yang tak baik. Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu, Nabi beritahu. Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju nak bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya nak anak saya jadi anak-anak yang hafal Quran. Maka hala tuju kena betul, hantar anak sekolah tahfiz. Ini nak suruh anak jadi hafal Quran, suruh anak masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Maknya pula yang menangis bila anaknya tu terkeluar. Bodoh betul. Geram betul lah. Yang ngatuknya pun sama, masuk kilauan emas. Agak-agak lah. Masa menangis terkeluar tu, terkeluar gigi palsu ni lah.
sedar-sedar lah sikit kan. Tak usah cukup-cukup lah, cukup. Hala tuju tu biar tepat dengan apa kita nak buat. Aku nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik, datang surau. Alah, pergi surau belum tentu baik. Memang betul, tapi ada harapan jadi baik. Saya pun heran, kenapa dekat sini ramai orang, dekat surau tadi masih lagi. Memang ramai tadi dekat surau tu, cuma yang tak datang lagi ramai. Jangan jadi macam bulan puasa tarawih, malam pertama sampai malam ke-10 ramai betul belia. Masuk malam ke-15 tak kala lagu raya sudah mula dikumandangkan. Belia dah tak ada, tinggal beliau. Beliau je yang tinggal. Dalam beliau tu semayang sujud lututnya berbunyi. Allah tap sampai ujung tu Allah yang seorang tu pula. Allahu Akbar. Kan? Betul. Hala tuju penting tu. Jaga isteri dan anak perempuannya, macam mana cara nak menutup aurat. Pakai tudung tu janganlah sampaikan tapi bentuk badan lain ditunjuk-tunjuk pada orang. Janganlah besar sangat, malu laki tu dah macam buni pula. Biar dia elok, nampak kemah cantik, tapi tak adalah sampai menggairahkan. Hati-hati. Adalah satu hamba Allah tu tergelek-gelek, dia kata apa salah saya, dia kata kan? Susah nak cakap, susah, pening kepala. Kita pula terfikir, salah ke kita ni pula? Tu lah. Salah ke saya pakai tudung ustaz yang seorang tu pula? Memang salah sebab kau jantan. Pening betul kepala aku. Dah elok-elok dekat KLIA pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telekung. Pening kepala aku. Aduh, siap cabar tak ada jadi apa-apa pun. Astaghfirullahaladzim. Tu belum cerita yang seorang tu, seorang ke dua orang tu, tiba-tiba pula kain ihram, pakai kain ihram pula. Jangan perempuan. Pening bala. Mana yang dah senapang tu senapang aja lah. Tak usahlah banyak cerita nak buang-buang senapang, nak sorok senapang. Yang faham-faham tak faham sudah. Ya. Hala tuju. Yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak masuk syurga ada satu tiket, nama dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadah banyak-banyak. Ajak keluarga kita beribadah sama-sama. Ajak anak-anak, ajak keluarga pergi ke surau. Pergi. Dan yang kelima, saya sebut tadi, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Tolong mainkan peranan masing-masing. Inilah penghijrahan yang perlu kita lakukan. Bila sebut tentang hijrah ke arah keagungan menghadapi cabaran, hari ini bukannya tempoh yang sangat mudah. Dengan cabaran media sosial, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada macam-macam dugaan, Netflix, TV 24 jam, macam-macam cerita. Allahu Akbar. Jadi cabarannya bukan mudah. Kalau kita tidak mempersiapkan keluarga kita, tidak berubah, tidak berhijrah, kita akan tewas. Kita kena mainkan peranan sama-sama. Ingat, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, ayuh berjalan bersama-sama. Pegang tangan suami malam ni, abang, kalau abang nak jalan laju, pergi jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Pegang tangan suami kosong. Betul. Kenapa suami, isteri dan keluarga boleh pergi jauh, berbahagia sangat-sangat? Sebab salah satunya, mereka susah sama-sama, senang sama-sama, ibadah sama-sama,
berdoa kepada Allah sama-sama. Jadi kesimpulannya, hidup dalam dunia ini sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jangan dibazirkan dengan perkara yang sia-sia. Ingat saya cakap, kejarlah bahagia, jangan kejar kaya. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga ni. Sudah sebut, mak ayah kita dulu pun susah, duduk kampung, kais pagi makan minggu lepas. Bukan makan kais pagi makan pagi balik modal, kais petang makan petang pun balik modal. Ni ada yang makan semalam, ada makan minggu lepas, makan tahun lepas pun ada. Tapi hidup mereka bahagia sebab mereka taat pada perintah Allah. Mereka saling hormat menghormati, berkasih sayang dan sebagainya. Jadi berubahlah. Cuma masalah je kadang-kadang manusia bukan tak nak berubah, tapi mereka tak nampak sebab mengapa mereka perlu berubah. Okey? Faham semua? Alhamdulillah. Jadi rasanya cukup setakat itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa-apa pun dalam hidup berkeluarga, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas, insya-Allah kita bahagia. Okey? Rumah tangga ni bukan maknanya tak pernah gaduh. Kena gaduh juga. Ada salah faham, perbetulkan. Jangan dibiarkan. InsyaAllah masalah seteruk mana pun boleh diselesaikan. Kau nak suruh berhenti pun agak-agak lah. Apa-apa pun bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, kalau ada silap dan salah, minta ampun lah banyak-banyak, itu je lah. Cuma saya nak beritahu satu perkara. Ada satu pantun, makan ayam bersama ikan baulu, makan bersama si kari rempah. Walau macam mana pun aku minta Milo, aku tak dapat sampai ke sudah. Saja ya. Jadi saja. Tak adalah, saja. Jadi tuan-tuan, tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu buncit kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.